2024. I'm going to Kuala Lumpur, Auditorium Khazanah, to witness the award, Nation Teachers Prize award, to 10 finalists all over. But my prayer is to Muhammad Nazri Ishaq, the headmaster of the indigenous school SK RPS Dala in Ulu Perak. So concerned about the state of our education system that they have formed a working group to respond to the call for feedback. According to their analysis, even though progress has been made on some of these initiatives, the blueprint has failed where it mattered most, improving the quality of teaching and teachers. Research has consistently shown that the quality of teachers is the main factor that influences learning and student achievement. Studies have shown that too much admin work and the lack of investment in teacher professional development are part of the problem. And all this at a huge sacrifice to themselves. You will get to meet some of these teachers today after this session. As Nas said, there's a meet and greet session where you can see what the teachers, this year's finalists, are doing. I think you can also meet some of our previous year's finalists and winners. They come from all over the country. So this year we've had an amazing spread that we've managed to kind of have in the top 10. And this is not because we geographically engineer it. It just so happened that almost every state in the country is covered. You won the Malaysia Teacher Prize last year. How has things changed? How has it contributed to that impact that you spoke about earlier? So for me, MTP has given me something yang tak pernah ada anyone else gave me. The MTP connect me with so many people. So many people. Because of MTP, there's a lot of badan out there. You don't know you actually buat kelas ni. Why don't you buat satu classroom yang mempromosikan kids untuk jaga hutan? And then even in KPM there, Lupakan setia rukun negara kita, panduan hidup kami semua. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabb, amin.
Silakan untuk menyampaikan ucap pertama yang berhormat Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Dipersilakan. Memang berlaku. Jadi saya cuba dahului dengan ucapan terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Kali terakhir saya jumpa dia adalah di airport, dia nak pergi honeymoon. Isteri yang sama. Kerana segmen dan dimensi yang dipaparkan sentiasa adalah titik-titik perjalanan seorang guru yang dilihat sebagai sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan mereka, khususnya untuk berikan terbaik dalam pendidikan. Sejak semalam sebenarnya semua orang mengatakan bahawa saya tidak berhenti senyum selepas pengumuman bajet. Mereka kata penuh tahniah. Tapi sebenarnya dalam senyuman tu ada tangisan. Tangisannya adalah kerana apabila diberikan satu mandat yang besar, 64 bilion itu tuan-tuan dan puan, ia datang dengan amanah yang sangat besar untuk bagaimana kita harus melaksanakan komitmen itu. Dan saya merasakan bahawa belanjawan kali ini telah menyentuh pelbagai dimensi, khususnya untuk memastikan bahawa pendidikan masih lagi menjadi terajuk utama negara dan memastikan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Jadi apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan baik soal penambahan sekolah, baik soal menambah pusat autism di bawah program permata di setiap negeri, menaikkan PCG untuk TVET, menambah allowance guru-guru khususnya siswa guru kita dan beberapa inisiatif lain khususnya yang melibatkan pembangunan, ia tidak lain dan tidak bukan adalah juga untuk memperkuatkan ekosistem pendidikan dan juga memberikan keselesaan kepada guru. Jadi memang kita melihat bahawa apa sahaja yang terkait dengan pendidikan ini harus dimulakan dengan komitmen kita memastikan guru-guru kita selesa untuk melaksanakan tugas mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, di samping itu juga saya juga sangat percaya bahawa setiap dimensi belanjawan itu juga memaparkan betapa kepentingan yang melibatkan guru-guru ini. Selain daripada guru-guru yang naik gaji, insya-Allah. Ada yang tak nak? Okay. Kalau di Kelantan kena tanya masa asal, say ke tak say? Say belakang tak? Okay. Nantikan for the one whole year. Semalaman semua tak tidur berdebar. Siapa? Kita tengok TV. Siapa tahun ni? Tutup TV. Siapa? Menjawab jawatan sebagai guru besar, kita menjadi leader. Bila kita menjadi leader ini, tugas kita yang sebenarnya ialah membentuk dan membina karakter guru untuk membina satu kapasiti yang lebih besar ke arah kemenjadian murid. Saya sangat mengenali cikgu-cikgu saya. Cikgu saya pun saya kenal karakter mereka, saya kenal siapa mereka dan saya kenal keluarga mereka. Manusia ini, bila kita kenal karakter mereka, bila kenal isi hati mereka, kita senang untuk bekerja dan mereka senang untuk bekerja dengan kita. Kita harus membina kapasiti guru kita, proud kepada pekerjaan mereka, proud kepada sekolah tempat mereka mendapatkan rezeki. CDP singkatannya itu cari duit poket. Jadi saya buat program tersebut, mereka bermain kompang di aktiviti luar bersama dengan komuniti, mereka main untuk kedua kahwin, aktiviti kadang-kadang yang tertentu dipanggil upah tu saya bagi kepada mereka untuk mereka gunakan dan mereka juga boleh mengenal salah satu warisan budaya. Bila orang pandang orang kurang upaya ini OKU orang kurang upaya, tapi saya mengubah kepada yang lebih baik iaitu orang kuat usaha supaya menjadi contoh kepada anak murid apabila melihat cikgu itu walaupun masih kecil menyambung pelajaran tingkat yang lebih tinggi, baru dia tahu bahawa kekurangan itu boleh jadikan kelebihan, aset yang lebih baik dan kita mahu itu the potential of a nation. Saya serahkan sepenuh jiwa dan tenaga saya ini kepada pembentukan kemenjadian, pembentukan karakter murid saya. Sejauh mana dan sehebat manapun cabaran yang berada di hadapan saya percaya satu masa nanti miracles do happen. Dalam pahit hari ini, esok pasti ada manis. The power of a teacher, the potential of a nation. Saya Cikgu Satu Binti Ismail
dari SK Raja Bahar, Kota Baru, Kelantan. Saya merupakan salah seorang 10 finalis teratas Malaysia Teacher Prize 2024. Dan saya percaya bahawa murid-murid saya adalah sumber inspirasi yang tidak ternilai lah, yang mendorong saya untuk melakukan ataupun terus mencipta inovasi untuk membantu mereka dan memenuhi kehendak pembelajaran mereka. Detik yang paling manis ketika saya menjadi seorang guru apabila saya dapat melihat kejadian murid-murid dan keberhasilan mereka bukan sahaja di peringkat negeri tetapi di peringkat kebangsaan, malahan di persada antarabangsa dalam pelbagai bidang. Kejayaan yang membanggakan saya terutamanya pada tahun 2019, 5 orang murid saya telah berjaya dibawa ke Rome, Itali untuk membentangkan projek mereka di kalangan dengan negara-negara yang menyertainya. Dan sekali lagi, pada tahun lepas iaitu 2023, murid saya telah membentangkan projek mereka di Ahmedabad, India. Dan saya merasakan bahawa semangat saya boleh dalam diri murid-murid ni membawa mereka, membakar semangat mereka untuk sama-sama berjaya. Jika dilihat, kejayaan murid-murid tidak hanya diukur dengan hanya melalui bilangan A sahaja. Dengan segala hormatnya dijemput yang berhormat Puan Fadlina binti Siddiq, Menteri Pendidikan, diiringi oleh Cik Constance Jens. Kita yang pertama dari SMK Badrul Alam Shah Terengganu menjemput Cikgu Syahira binti Said. Dipersilakan. Isyak dari SKRPS Darah K9 Perak. Inilah dia Guru Besar Berwibawa SKRPS Darah K9 Perak. Terima kasih Cikgu Nazri. Pemenang Valerie Wilbon Prim. Setinggi-tinggi tadi kita ucapkan tepukan paling gemuruh untuk Cikgu Puan. SK Bingkok Sabah pastinya teruja dengan kemenangan ini yang akan membawa pulang wang tunai RM50,000. Kita menjemput Yang Berhormat Menteri Puan Constance dan juga pemenang kita untuk sesi bergambar dengan semua finalis-finalis kita berada di sini. Malaysia Teachers Prize 2024. Saya pernah baca ucapan itu. Tapi sebelum saya membaca ucapan yang sudah saya tulis, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada YB Fadlina. Sebab YB Fadlina mengatakan kepada saya sebentar saya tadi, kerana saya peruntukan untuk autism diluluskan semalam. Terima kasih. Dan itu sangat besar untuk saya di sini. Terima kasih keluarga saya, terima kasih sekolah saya SK Bingkur, PPD Keningau, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tahun 2013 merupakan tahun permulaan karier keguruan saya. Ianya begitu indah sekali. Daripada seorang guru sukan, saya dipertanggungjawabkan untuk memikul tugas sebagai seorang guru seni kebudayaan yang tidak punya apa-apa asas tari.
Murid telah membawa saya untuk mencintai dunia seni tari dan memperolehi lebih daripada 50 kejayaan besar dalam dan luar negara dan 6 kejuaraan dunia. Bayangkan seorang guru yang tidak mempunyai asas tari tetapi dapat membawa 6 kejuaraan dunia ini. Namun semua ini berubah apabila adanya Noga. Noga merupakan anak saya yang didiagnos sebagai autism. Noga merubah 180 darjah kehidupan saya dan juga istri saya. Apabila Noga menangis, ada masa saya tidak faham. Dan apa yang kami buat, kami marah, dan kami marah. Ini membuatkan saya dan juga istri punya masalah anxiety yang berat untuk masa depan anak kami Noga. Saya bukanlah seorang bapak yang baik. Saya bukanlah seorang guru yang baik. Keyakinan dan kehidupan saya semakin tunggang terbalik. Pada tahun 2020, saya membuat keputusan berani. Atau mungkin ada orang bilang, kalau orang Sabah bilang, kau buat ni kerja gila nih. Saya bertukar daripada seorang guru aliran perdana ke guru pendidikan khas. Apa saja yang saya bina setakat ini dalam kerjaya saya, walaupun sukar, saya terpaksa melepaskannya untuk anak tersayang saya. Noga juga membuatkan saya untuk melakukan banyak perkara yang mustahil dalam hidup saya, termasuk untuk mendapatkan ijazah kedoktoran di usia yang muda. Tuan-tuan dan puan-puan, misi dan azam saya jelas bahawa untuk setiap kanak-kanak yang mempunyai autism spectrum disorder dan untuk setiap ibu bapa yang mempunyai anak dengan autism, saya berjanji akan sentiasa memberikan segala-galanya untuk menyokong dan memperkasakan mereka. Noga kini sudah berusia 9 tahun. Kini berkembang maju di sekolah bersama-sama dengan saya dan boleh berkomunikasi dengan baik. Kami telah memperkenalkan pendekatan yang dipanggil sebagai miracles atau keajaiban dalam bahasa Melayu. Pendekatan ini menggabungkan pedagogi dengan penggunaan berkesan, ruang pembelajaran yang kondusif untuk menyediakan sokongan holistik untuk kanak-kanak seperti anak saya, Noga. Dan untuk ibu bapa yang berjuang dan untuk menyokong mereka, bersama-sama saya, anak saya telah berusaha membantu ramai pelajar dan kami sedang berusaha untuk menyebarluaskan konsep ruang pembelajaran kondusif ke lebih daripada 10 sekolah di daerah Keningau. Bagi saya tidak ada yang mustahil. Suatu hari nanti kami akan bersama dengan semua sekolah di negeri Sabah dan tidak mustahil negara kita Malaysia. Akhir kata, bagi ibu bapa, guru dan juga komuniti yang bergelut dengan anak autistik, ini adalah mesej harapan, mesej semangat dan mesej yang memberitahu anda bahawa keajaiban sentiasa akan berlaku. Sebab itu saya pegang miracles do happen. Dalam pahit hari ini, esok pasti ada manis. Dan saya pasti akan tersenyum suatu hari nanti melihat kepada kemejadian anak saya dan juga anak-anak autistik yang ada dalam negara kita. Sekian dan terima kasih. The power of a teacher, the potential of a nation.